أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka dapat dipergunakan untuk terus kita melaksanakan apa sahaja perkara yang menjadi kewajipan dan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan hikmah penciptaan kita sebagai manusia itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita harap ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan ini akan dapat dijadikan sebagai penyebab dan punca untuk kita mendapat rahmat dan keredaan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung membincangkan berkongsi sebahagian lagi peringatan-peringatan yang diberikan oleh para ulama guna sebagai panduan dan pedoman dalam usaha kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dalam kitab ini pada perkara yang berkaitan dengan faslun, satu ceraian ataupun suatu maknanya persoalan. Qala musannif rahimahullahu taala pada menyatakan tadbir dan ikhtiar yang dicela. Jadi telah pun kita bincang dalam kitab ni bagaimana pengarang ini mengingatkan kita tentang persoalan yang sering terjadi kepada setiap orang daripada kita bila mana kita melaksanakan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan berada dalam keadaan sama ada kadang-kadang ya dalam keadaan kita tersasar dalam keadaan kita berpaling daripada melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita taat pada Allah, kadang-kadang kita tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di dalam mana kata persoalan ni yang dia nak sebut tentang persoalan mana kata tadbir dan ikhtiar. Kerja kita, kelakuan kita, kerja buat kita yang dicela ataupun yang daripada segi sifatnya sesuatu yang tak elok. Bila tu mentadbirkan engkau yang disuka nafsu lupa kepada Tuhan engkau. Itu di antaranya lah ketika mana kita lebih mana kata mengutamakan kehendak dan keinginan nafsu kita. Dan kadang-kadang dalam keadaan melebihkan tadi kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada perbuatan kita dikira sebagai perbuatan yang tidak baik. Seperti mana? Seperti Allah atau kerana dapat engkau ilmu itu mendatangkan lupa dan riak dan yang lainnya, maka mentadbir engkau yang demikian itu terkadang dapat engkau azab dan terkadang dapat engkau hijab daripada Tuhan engkau. Maka itu apa yang diperingatkan oleh pengarang kitab ni dalam persoalan yang kita nak bincang adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kehidupan kita sebagai hamba
kepada Allah sebagaimana Allah juga telah mengurniakan akal kepada manusia bagi tujuan berfikir dan merencanakan kehidupan mereka. Jadi dari segi mananya persoalannya nafsu ini adalah merupakan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap orang ada perkara ni Allah beri. Jadi bila Allah bagi itu sebenarnya ada kegunaannya. Ada dia punya faedah, ada dia punya manfaat. Cuma terlalai, kita mungkin terlepas pandang, kita mungkin tak perasan ataupun menggunakan sesuatu dengan cara yang sebetulnya. Maka ketika itulah dia mengakibatkan lebih banyak buruk daripada baik. Walaupun asalnya benda tu memang ada kebaikan. Kalau tak ada benda baik, maka Allah tak bagi pada manusia ni. Tak? Jadi bila mana kita mungkin kadang-kadang tersilap, kita terlepas pandang, kita terleka, kita terlupa, kita terlalai. Jadi ketika itu kadang-kadang kita tersalah guna perkara ini. Maka ketika itulah dia membawa kepada perkara yang diperingatkan oleh para ulama tentang persoalan nafsu tadi. Baik, maka nafsu ni sememangnya ada dalam diri kita. Allah beri pada kita yang kita namakan nafsu tadi, memang ada kegunaan dia. Dia ada dia punya manfaat, ada dia punya faedah. Cuma yang menjadi persoalan ialah bagaimana kita menggunakan perkara tadi. Tu dia tadi. Dia kata tingkat kawalan. Bagaimana maknanya persoalan kita mengawal, persoalan kita memandu nafsu tadi yang ada dalam diri kita. Di mana nafsu ini sering terkait dengan perbuatan demi kesilapan. Maka oleh itu amat baik kalau kita dapat memahami tingkatan-tingkatan ataupun jenis-jenis nafsu tadi agar kita sentiasa dapat berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi masalah ataupun perkara yang disebut oleh para ulama, bila mana nafsu ini sering kita hubung kaitkan dengan persoalan kejahatan. Benda yang tak elok, benda yang maksiat. Walaupun sebenarnya nafsu ni tadi mengikut apa yang dikaji oleh para ulama, banyak jenis, banyak tingkatan dia, banyak dia punya tahap-tahap. Jadi bukan semua tahap tu yang mengajak manusia ni pergi buat mana kata kejahatan. Ada di antara mana kata perkara-perkara yang berhubung kait dengan nafsu ni tadi akan membawa manusia tadi ke jalan yang mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itulah bila membincangkan perkara ini, maka kata para ulama lebih baik kita untuk mengetahui ada tingkatan-tingkatan nafsu ni supaya kita memahami perkara tadi dan sentiasa dapat berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum aw tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul bal zuyyina lillazina kafaru makruhum wa saddu an sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Baik, yang bermaksud lebih kurang apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak sedemikian sifatnya. Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Sifat-sifat mereka itu, atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di atas muka bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya sahaja? Sebenarnya telah diperhiaskan oleh iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Islam, dan mereka pula disekat oleh hawa nafsu mereka daripada menurut jalan yang benar. Dan ingatlah
Sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Maka dalam ayat ni disebut tadi dalam keadaan ada di antara kita ni yang tersekat untuk kita mana kata mendekatkan diri kepada Allah disebabkan hawa nafsu yang ada dalam diri. Baik, ketika itu dibincangkan oleh para ulama tentang persoalan yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan ataupun jenis-jenis ataupun tahap-tahap nafsu yang ada pada kita semua ni. Baik, yang pertama yang disebut sebagai nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Baik. Nafsu yang mesti dikalahkan oleh para ulama katanya ialah, kata mereka nafsu mesti dikalahkan ialah nafsu ammarah, iaitu nafsu yang sangat-sangat jahat. Inilah nafsu yang ulama kata tadi tu. Dalam keadaan kita ikut nafsu macam inilah, yang jenis mana kata benda yang kita buat tu tak baik, yang tak elok, maknanya yang disebut sebagai ammarah, ya. Baik, kenapa yang nafsu ni kena kita hadapi dengan sungguh-sungguh? Sebab nafsu inilah yang mendorong manusia kepada melakukan bermacam-macam kejahatan. Orang yang memiliki nafsu ini akan berasa bangga kerana dapat melakukan dosa, bahkan berlumba-lumba dengan orang lain untuk menunjukkan siapa yang paling banyak melakukan maksiat. Yang ni masalah dia. Tak, nafsu ni. Dan yang ada dalam diri kita ni semua orang ada ni. Dalam keadaan mananya nafsu inilah yang sentiasa mengajak kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Bukan itu saja, sampai kadang-kadang kalau tahap kita tidak mengawal nafsu ni, maka dia menjadikan kita ni lebih berbangga melakukan maksiat. Berasa malu kalau kita melakukan kebaikan, tapi berasa megah, berasa bangga, berasa mananya hebat ketika mana melakukan maksiat dan kemungkaran. Bahkan kalau lagi dahsyat, kita pula dalam keadaan tak jaga, tak kawal, lalu kita pula dalam keadaan timbul rasa berlumba-lumba dengan orang lain nak tunjuk siapa yang paling banyak buat maksiat. Bukan mana kata kena nak sorok, tapi lagi banyak mana kata nak menzahirkan. Tak? Tambah pada hari ini dalam keadaan untuk dizahirkan kelakuan kita, perbuatan kita, banyak cara, banyak cabang, banyak sudut. Bukan saja mana kata seorang dua boleh nampak, satu dunia ni boleh tahu apa yang kita buat. Kalau kita sendiri yang zahirkan, kalau kita sendiri yang tunjuk. Jadi nafsu inilah yang selalu mengajak manusia untuk melakukan kejahatan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Allah kata, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya hawa nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Yang mana jenis ammarah ni? Baik. Ketika ini timbul perebutan antara nafsu dan juga akal. Maka nafsu akan mengajak kepada kejahatan, sementara akal pula mengajak kepada kebaikan. Itu di antara perkara yang selalu dalam kehidupan kita begitulah. Allah bagi akal pada kita sebagai satu cara untuk kita fikir, cari jalan macam mana nak buat baik. Tapi dalam keadaan kita fikir tu, dalam keadaan kita cari jalan tu, nafsu ni pula dia mana kata berfungsi sebagai penghalang dan pencegah untuk kita melakukan kebaikan. Jadi dua benda ni tiap-tiap hari selalu mana kata bertembung. Nafsu ajak, akal pun mana kata ajak. Jadi kita mananya nak tengok ke mana. Baik ya, baik, jadi mana kata dalam keadaan mananya sebelum kita bincang tentang nafsu yang kedua. Baik, nafsu pertama tadi, nama ini diambil daripada Al-Quran, yang menceritakan mengenai apa yang disebut sebagai Imra'atul Aziz, ataupun yang disebut oleh para ulama dengan nama Zulaikha. Imra'atul Aziz mana kata isteri kepada pembesar dalam surah Yusuf tu, yang mana kata mengakui atas kesilapan dan kesediaannya membuat pengakuan
yang mana Nabi Yusuf alaihissalam bersih daripada sebarang keburukan dan juga kesalahan. Jadi ini di antara perkara yang berkaitan dengan peristiwa ataupun sebab ayat itu. Allah sebut tadi nafsu yang sentiasa mengajak melakukan kejahatan tadilah. Ketika mana ya Nabi Allah Yusuf alaihissalam terelak daripada kejahatan tadi, ketika mana beliau ketika mana baginda dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka nafsu ini adalah nama bagi nafsu di tahap yang paling rendah. Ini disifatkan Al-Quran sebagai yang menyuruh kepada keburukan dan kejahatan. Jika dia melakukan kebaikan sekalipun, hanyalah kebaikan tadi semata-mata sebagai topeng untuk menutup kejahatan yang dilakukan. Jadi kalau orang tadi ada nafsu ni, kalau tak buang nafsu ni, kalau tak di repair balik, kalau tak ditukar, kalau tak diubah, kalaupun ada kebaikan yang dia buat, maka kebaikan tadi hanyalah sebagai mana kata pelindung ataupun topeng untuk dia melakukan kejahatan. Maka maksudnya diri manusia dikuasai sepenuhnya oleh unsur-unsur kejahatan hingga manusia itu menjadi hamba kepada nafsu, bahkan menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan yang ditaati. Maka itu yang diperingatkan dalam peringatan yang kita sebut tadilah, sejahat-jahat ataupun secela tadbir dan ikhtiar yang kita buat bila mana kita mendahulukan apa yang dikehendaki oleh nafsu kita melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang memiliki akhlak serendah ini, baginya nilai akhlak baik ataupun buruk tidak bermakna dan tidak penting. Pada dia dalam masalah kalau diduduk dalam keadaan macam ini, dia tak cuba nak ubah, tak cuba mana kata nak tukar, maka dia melihat benda yang dia buat tadi tak ada apa-apa. Kalau buat dosa pun tak ada masalah, kalau buat dosa pun tak ada apa guna juga. Ini masalah yang disebut sebagai tingkat yang pertama ni. Baik. Cuma yang penting bagi dia tadi ialah dapat memenuhi kehendak nafsunya sahaja. Maka manusia yang sedemikian akan mendabik dada kerana berbangga dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi kadang-kadang timbul macam itulah. Tak? Kalaupun ada orang tegur, misal kata apa yang dia buat tadi, maka dia akan cuba mencari jalan kata benda yang dia buat tu betul. Dengan beralasankan dengan alasan-alasan yang kadang-kadang alasan tadi pun tak berapa tepat. Orang duk tegur kata jangan buat macam ni. Tak? Ini hukum dia tak betul, Allah larang, maka dia balas. Kadang-kadang dia kata tak ada masalah, dia kata kalau sekiranya mana kata perkara tadi mana kata tak betul, perkara tadi mana kata tak benar, tak ada pun bala Allah turunkan pada dia. Tak ada pun sesuatu balasan yang Allah berikan pada dia. Tak sekadar mana kata dia nak berbangga dengan apa yang dia buat. Kadang-kadang saja mana kata dia buat perkara tu biar jadi orang bising. Maka bila orang bising, maka dia pun jadi tumpuan, jadi terkenal. Bukan kata kadang-kadang dia tak tahu. Maka masalahnya itulah. Duduk dalam tingkat yang pertama ni. Nafsu tu sendiri mengajak dia melakukan sesuatu dalam keadaan supaya dia berasa mana kata hebat, dia berasa bangga, dia berasa satu macam punya mananya perasaan bila mana apa yang dia buat tadi menjadi percakapan orang, menjadi buah mulut dan sebagainya. Maka itu yang disebut sebagai sifat nafsu ni. Maka diri dalam rendah inilah yang diistilahkan oleh ahli tasawuf sebagai nafsu tu. Jadi maksud yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf tu, bila kata nafsu tu, jenis ni jenis yang nombor satu ni, yang selalu mengajak kita melakukan kejahatan, mengajak kita melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Baik, itu nombor satu. Yang nombor dua pula yang disebut sebagai nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Baik. Jadi yang ini pula datang bila ni? Kalau nombor satu tadi kita tumbangkan. Kalau nombor satu tadi tak boleh kita tumbang,
Nombor 2 tak akan mari. So, dia ikut tingkat. Yang paling rendah, yang tadi. Nak naik tingkat nombor tu, mana kata kena buang dulu. Kalau sekiranya nombor 1 tu kita tak boleh buang, masalahnya nombor 2 dia takkan terbit. Maka ketika itulah apabila kata para ulama, apabila nafsu ammarah tadi dapat kita kalahkan, dapat kita kawal, maka nafsu tadi dia akan berubah kepada suatu tahap yang bernama lawamah. Dah habis yang itu, dia akan naik nombor 2. Dia berubah tukar kepada yang kedua. Maka orang yang ada di peringkat ini sudah ada bunga kesedaran, keinsafan. Dia sedar kejahatan itu berdosa dan kebaikan itu pahala. Maka dia ingin berbuat baik tetapi tidak bertahan lama. Waktu jatuh dalam kejahatan, dia resah tak tentu arah. Walaupun dia puas dengan kejahatan, tetapi hatinya menderita dengan kejahatan yang tersebut. Rasa berat untuk keluar daripada kejahatan. Ini peringkat orang yang baru mendapat hidayah, baru insaf. Maka nafsu ammarah tadi telah pun dapat diatasinya. Ini nombor 2. Dia mula mari kesedaran. Mula datang, maknanya satu nilai dalam diri dia dalam mengatakan benda yang jahat ni tak elok, benda yang baik ni yang disuruh. Tapi masalah dia tak lama. Banyak juga kadang-kadang dia buat baik, tiba-tiba dia jatuh balik buat maksiat. Kadang-kadang dia berasa berat nak meninggalkan maksiat yang dia lakukan tadi. Tapi apapun dia dah naik nombor 2. Kurang-kurang selamat sikit daripada duduk nombor 1 tadi. Baik. Jumaat, maka selepas jumpa ayat yang berkaitan dengan apa yang Allah sebut sebagai nafsul lawamah. Tentang persoalan ni tadilah. Baik. Jadi kenapa mana kata nafsul lawamah ni tadi? Dalam keadaan orang tadi walaupun ada kesedaran, tiba-tiba tadi dalam keadaan dia boleh melakukan kebaikan, cuma kadang-kadang kebaikan tadi tak kekal lama, dalam keadaan dia masih lagi nak melakukan maksiat, kerana yang kita katakan tadi, bila dalam keadaan itu timbul perebutan antara nafsu dengan akal. Ketika tu akal dengan nafsu dia tadi bertembur. Dia tahu kata buat baik tu baik, tapi nafsu dia tadi mengajak dia melakukan kejahatan, melakukan maksiat dan sebagainya. Maka nafsu mengajak kepada kejahatan, dan akal mengajak kepada kebaikan. Jadi orang yang memiliki nafsu menjadi seperti daun lalang, ikut ke mana arah angin yang bertiup. Maka tidak ada kekuatan, masih belum ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Maka dia masih boleh melakukan kejahatan lagi sesudah dia berbuat kebaikan. Kadang-kadang dia ke tempat ibadah, kadang-kadang ke tempat maksiat. Hatinya selalu merintih kepada Allah bila tak dapat melawan nafsu untuk berbuat maksiat, atau tidak dapat istiqamah dalam berbuat kebaikan. Tapi ketika itu dalam diri dia, dalam jiwa dia, dalam hati dia, sentiasa dia ni tadi dalam keadaan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bangga kata melakukan maksiat tadi. Dia tahu kata benda tu salah. Dia tahu kata perkara tu tak elok, tapi dia tak dapat. Nak kawal dia tak dapat, mana kata nak halang diri dia, dan tak dapat lagi dia nak mana kata istiqamah dalam. Maka kata nafsul lawamah inilah yang perlu dididik ataupun ditarbiyah. Maka peringkat ini perlu diteruskan mujahadah untuk melawan hawa nafsu tadi. Tolak kehendak-kehendak yang jahat yang disukai oleh nafsu, walaupun mungkin ketika itu jiwa berasa menderita. Dan memanglah perkara tadi susah, maka maklumlah melawan nafsu sama seperti melawan diri kita sendiri. Maka dalam keadaan itu kata para ulama, nak tanda kita kena mana kata usahakan, kita kena ikhtiarkan. Dalam keadaan walaupun mananya tuntutan nafsu tadi begitu mana kata disukai oleh diri kita, tapi ketika mana nak lawan nafsu tadi, maka kena buat jugalah. Jadi kata para ulama, nafsu ini boleh diatasi dengan menambah ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Maka dengan ilmu tadi mudah-mudahan dapat menyuluh
mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpahala, mana yang dosa, mana jalan ke syurga dan mana jalan ke neraka. Dan bila sudah ada ilmu, maka sudah mula beramal sedikit-sedikit, nafsu mula terdidik, menjadi baik sedikit dari sebelumnya, maka mudah-mudahan nafsu yang kedua ini pula akan mengubah mana kata nafsu manusia tadi untuk menjadi nafsu peringkat yang ketiga. Maka dia kena ambil satu-satu. Ya. Jadi daripada nafsu ammarah tadi tinggalkan yang itu. Bila kata kita boleh tinggalkan nafsu ammarah, kita naik kepada nafsu lawamah. Peringkat ni pun kita kena usahakan juga supaya kita boleh maknanya naik ke tingkat yang ketiga. Nafsu yang ketiga tu yang mana? Yang dinamakan sebagai nafsu mulhamah. Nombor 3 punya tingkat. Dah naik tingkat nombor 1, pergi tingkat nombor 2, masuk tingkat nombor 3 yang dinamakan sebagai nafsu mulhamah. Baik. Maka dalam Quran juga kata para ulama diceritakan benda ni. Nafsu yang jahat tadi pun ada, tingkat nombor 2 pun ada, tingkat 3 ni pun ada. Dalam Al-Quran Allah menceritakan hal nafsu ini dalam firman Allah yang bermaksud dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia wa alhama. Allah mengilhamkan. Allah beri bimbingan, Allah memberi sesuatu pada kita, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua benda. Kita boleh nilai mana kata jalan mana yang tak elok, jalan mana yang baik. Baik. Jadi kata para ulama di peringkat ini rupanya barulah nampak jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mula menunjukkan jalan, dan inilah cara Allah mana kata ketika mana hendak menjadikan seorang itu baik. Yang tu yang Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah tadi nakkan kita ni untuk mana kata mendapat kebaikan, maka Allah beri kita pemahaman dalam bidang yang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan peraturan dan juga ketentuan dalam agama ni. Setelah mana? Setelah kita berusaha tadi dalam keadaan duduk di tingkat yang kedua, dalam keadaan nafsu lawamah tadi, cari ilmu, belajar dan sebagainya, mudah-mudahan ketika itu dia mari sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, ketika mana Allah buka mana kata pandangan kita untuk menilai, untuk kita melihat jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah petunjuk kepadanya, niscaya ia melapangkan dadanya, yakni membuka hatinya untuk menerima Islam. Itu yang disebut oleh para ulama dalam perkara yang berkaitan dengan tingkatan nafsu yang ketiga ni. Baik. Jadi kalau begitu, dah kita tahu dah sifat nafsu ammarah tadi ajak kita buat jahat. Kalau dalam nafsu kita ni, diri kita rasa dalam nafsu lawamah, kaedah dia tadi, kita ni berbolak-balik. Kejap berasa nak buat baik, kejap berasa tak nak buat baik, kejap berasa menyesal, kejap berasa begitu begini. Itu sifat dia. Kalau duduk mana kata nafsu lawamah dalam diri, itu sifat dia. Jadi kita kena cek semua sekali lah. Nafsu amarah tadi memang jahat sungguh lah. Tak kira buat baik dah. Kira nak jahat sesaja, yang tu dalam diri kita ada nafsu tu. Kalau duduk nombor 2 tadi, kejap kita berasa ni, kejap kita berasa begitu, jadi dia berbolak balik. Maka itu nama sifatnya nafsu lawamah. Okey, bagaimana pula kalau kita nak tahu kata dalam jiwa kita, dalam diri kita ni ada nafsu mulhamah. Pasal ni duduk nombor 3. Baik. Kata para ulama, bagaimana rasa hati orang yang memiliki nafsu mulhamah ni? Pasal kita nak cek masing-masing. Biarlah nafsu kita ni tadi nafsu yang mendatangkan kebaikan, bukan yang melakukan ataupun yang menyebabkan kita ni melakukan kejahatan. Baik. Jadi
kata para ulama, macam mana rasanya? Macam mana sifat nafsu ni kalau ada duduk dalam diri kita? Iaitu apabila hendak berbuat amal kebaikan terasa berat. Masih lagi dalam keadaan mana kata berasa tak selesa. Maka dalam keadaan bermujahadah, dia berbuat kebaikan-kebaikan kerana sudah mulai takut kemungkaran Allah dan neraka. Bila berhadapan dengan maksiat, maka hatinya masih rindu dengan maksiat tadi. Tetapi hati dia dapat melawan dengan mengenangkan nikmat dalam syurga. Kerana itu, perlu belajar tentang syurga dan neraka. Mudah-mudahan dia dapat membantu orang yang bernafsu mulhamah ini untuk bermujahadah. Dalam keadaan mana kata sifat nak buat kebaikan tadi masih lagi berat. Yang tadi tu berbolak-balik, kejap nak buat baik, kejap tak nak buat baik. Yang ni dah boleh dah pergi mana kata tahap yang seterusnya, tapi masih lagi rasa terhalang, masih lagi rasa berat, masih lagi rasa payah. Tapi dia gagah jugalah. Tak gagah juga mana kata nak buat baik, pasal apa dia tahu dah dalam keadaan kalau tak buat baik, apa yang boleh menyelamatkan dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada mana kata dia, mana kata buat baik tadi, hati dia masih lagi teringin nak buat maksiat tadi. Tapi ketika mana dia takutkan azab, pasal tadi dah belajar, maka hati dia tadi dia lawan jugalah. Dia gagah juga. Maka itu yang disebut sebagai sifat nafsu mulhamah ni, kalau ada dalam diri kita, kita rasa macam tu. Kalau kita rasa macam tu, maknanya dalam diri kita ni ada nafsu nombor 3 ni. Ada nafsu yang disebut sebagai nafsu mulhamah. Baik. Maka dalam hati tadi masih ada lagi banyak sifat-sifat yang mazmumah. Sifat yang keji. Jadi sifat-sifat yang tak elok tu masih lagi bersarang dalam diri, bersarang dalam jiwa. Itu ni dia sudah dapat mengenali penyakit yang ada dalam diri dia. Dia dah boleh tahu dah apa pasal yang selama ni yang dia ni maknanya tadi nak buat maksiat pada Allah. Apa pasal selama ni dia tak boleh nak buat kebaikan. Dia dah tahu dah punca penyakit dalam diri. Dia tahu dirinya ada sifat sombong, riak, pemarah, pendendam, hasad, dengki, cuma tak mampu untuk melawan, belum lagi diberikan kekuatan, maka dalam masa itu dia cuma beribadah dengan bersabar. Dalam keadaan mana kata dia cuba gagah aja. Dalam keadaan kata kalau tanya dia, memang dia tanda. Tapi bila dia tahu kata perkara-perkara itu mendatangkan kerugian, mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan akhirat dia, maka dia sabar, lawan juga, lawan. Boleh melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Baik. Jadi kalau begitu, bila kita rasa macam ini, macam mana kata nak ubah? Macam mana kata nak kita tukar, nak kita lawan apa yang ada di dalam perkara yang berkaitan dengan nafsu mulhamah ini. Maka kata para ulama, bagaimana hendak melawan penyakit hati yang ada dalam orang yang berada dalam peringkat nafsu lawamah ini. Supaya kita berasa tak berat untuk melakukan ibadah. Oleh kerana kata para ulama ia didorong oleh nafsu dan juga syaitan, maka di peringkat ini kenalah diamalkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang tertentu. Sebab syaitan dan nafsu hanya takut kepada tuannya sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sentiasa berwirid dan berzikir, maka barulah dapat merasai Allah sentiasa melihat kita, dan juga dalam keadaan ini boleh diperbanyakkan amalan membaca Al-Quran. Maka itu di antara kaedah dia. Nak didik hati tadi, nak ringankan balik. Mudah-mudahan dengan zikir tadi memberikan suatu maknanya kesan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran tadi memberikan sesuatu maknanya kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita duduk dalam peringkat yang masih berat. Maklumlah nak berubah daripada satu tahap ke satu tahap ni bukan senang. Tak? Benda dah kita biasa buat ni memang dia payah nak ubah. Memang dia susah nak ubah. Kita dah biasa misal kata makan nasi. Tak, bukan satu jenis aja, banyak jenis nasi kita makan. Nasi minyak ada,
nasi ujar ribut ada. Tak? Nasi macam-macam nasi. Tiba-tiba katalah satu hari kita pergi kenduri, orang tak bagi nasi, dia bagi roti aja. Tak? Boleh makan dah rasanya. Tak? Nasi tak ada, roti gardenia aja. Itu yang kita makan. Tak? Susahlah. Tak? Bukan kata tak boleh makan, tapi masalahnya kita tak biasa. Tak? Kita tak boleh mana kata nak ubah sekelip mata, dia kena slow-slow. Jadi ketika itulah dalam keadaan kita duduk mana kata dalam peringkat mana kata nafsul apa ni mulhamah tadi pun, makanya di antara kaedah yang boleh bantu tadi dalam keadaan maknanya kita ubah sikit-sikit. Tak? Dengan zikir dengan wirid-wirid yang tertentu, dengan banyak berdoa, dengan banyak baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ketika itu hilanglah penyakit-penyakit hati tadi. Jadi bila mana tak hilang penyakit tadi, ketika itu barulah Allah akan mendatangkan satu rasa kemanisan dalam hati untuk beribadah juga berbuat baik, dan akan timbul rasa benci dan juga tak suka dengan kejahatan. Maka itulah petanda dia telah meningkatkan dirinya daripada nafsu yang ketiga kepada nafsu yang seterusnya yang disebut sebagai nafsul mutmainnah. Ini juga Allah sebut dalam Al-Quran. Nak duduk paling tidak kita kena usaha duduk tahap nafsu nombor 4 ni, nafsu mutmainnah. InsyaAllah kita akan bincang nanti tentang persoalan nafsu mutmainnah yang kelima, keenam dan yang ketujuh. Mudah-mudahan maknanya kita boleh memperbaiki sesuatu yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan kepada diri kita, kepada kehidupan kita insya-Allah. Tapi nama apapun masalahnya, kalau boleh jangan kita duduk lama-lama dalam nafsu yang nombor 1 tu. Pasal itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Nombor 2 tu boleh kira lagi, nombor 3 lagi boleh kira, 4 lah, 5 dan ke-6. Cuma nombor 7 tu punyalah. Kita ni pada pokok mana pun boleh duduk sampai dekat nombor 6 aja.